المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedua, syarahul kalam, sangat gemar berkata-kata. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat kenaan dengan sifat-sifat mazmumah. Dan kita dah lalu dalam perbincangan yang lepas satu sifat mazmumah, iaitu syarahut ta'am, sangat gemar kepada makan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik membimbing kita untuk melaksanakan sifat yang pertama ini. Jadi kita tak terjebak di kalangan orang yang sangat gemar pada makan. Bukan satu benda yang senang. Sebab nafsu kita ni memang gemar pada makan. Hatta benda yang sama kita makan. Setiap hari makan benda sama. Itulah yang diulang-ulang, tapi nak berhenti bukan senang. Bukan satu benda yang mudah. Jadi kalau kita boleh menyedikitkan makan, iaitu makan ketika perlu, maka itu di antara sifat dan perbuatan yang baik. Kemudian pada malam ini, yang kedua, sifat mazmumah yang kedua, iaitu sangat gemar berkata-kata. Berkata-kata tak salah. Setiap orang Allah Ta'ala jadikan pada dia memang nak bercakap lah. Kita orang boleh bercakap. Orang bisu pun nak bercakap. Dengan bahasa dia kan. Walaupun kita yang tak bisu ni tak faham lah bahasa dia. Sebab tak bunyi huruf. Adapun kita yang normal ni berbunyi hurufnya. So bila kita bercakap, kita sendiri pun faham, orang yang mendengar pun faham. Cuma nak beritahu orang bisu pun nak juga bercakap walaupun dengan bahasa dia. Ataupun kadang-kadang orang bisu dengan orang normal pun dia nak bercakap juga, nak suruh kita faham apa yang dia nak bagi tahu. Kita lah yang terpinga-pinga nak faham apa benda lah dia ni nak sampaikan. Cuma nak beritahunya bercakap ni satu benda yang digemari. Cuma bercakap tak salah. Yang salah ni ialah sangat gemar. Itu yang jadi mazmumah. Berkata-kata, belum lagi kita boleh hukum dia bersalah. Cuma sangat gemar berkata-kata. Ni ghalibnya akan membawa kepada banyak salah. Lepas tu ulama bahagilah pula bab berkata-kata ni kepada 6 bahagian perkataan. Nanti kita akan tengok. Ni dia cerita dalil dulu. Firman Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, tiada kebajikan dalam banyak bercakap, perkataan yang tiada mendatangkan faedah, melainkan perkataan orang yang menyuruh bersedekah atau menyuruh berbuat baik atau mendamaikan di antara orang yang bertelagah.
Itu contohlah, beberapa contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ayat ni. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi sebut kalam ibni Adam, kataan yang disebut, diucapkan oleh anak Adam, kita semualah. Kulluhu alaih la lahu, semua perkataan tersebut alaih. Ala ni menunjukkan maknanya mendatangkan dosa pada kita, mendatangkan musibah pada kita. Kulluhu alaih la lahu. Lahu tu maknanya tidak mendatangkan kebajikan dan pahala. Illa tu maknanya mendatangkan pahala. Selepas illa tu maknanya perkataan yang kita sebut ni, kalau termasuk dalam kalangan yang Nabi nak sebut selepas illa ni, maka dia bukan alaih, tapi dia lahu. Bukan alaih, dia adalah lahu, maknanya tidak mendatangkan dosa, tapi mendatangkan pahala. So illa pun Nabi sebut illa zikrallah, kecuali Nabi kata perkataan itu adalah berbentuk zikir pada Allah. Au amra bi ma'ruf, ataupun suruh buat benda ma'ruf. Au nahya 'anil munkar, ataupun cegah orang buat mungkar. Kalau perkataan yang keluar di mulut kita termasuk dalam tiga ni, pahala. Tapi kalau tak termasuk dalam tiga ni, boleh jadi alaih, boleh jadi. Tu kena perinci lagi lah. Ada tiga bahagian kalau tak silap dalam perkataan tu yang boleh jadi alaih, yang disebut oleh Nabi dalam hadis, dalam hadis di belakang tu ialah Nabi sebut liyasmut, hendaklah dia mendiamkan diri. Jangan bercakap. Tiga jenis perkataan yang boleh mendatangkan dosa. Tapi kalau mendatangkan pahala lahu bagi kita, bercakap lah, banyak pun tak apa. Sebab apa? Sebab makin banyak kita bercakap, makin banyak pahala yang kita dapat. Cuma galiknya kita orang awam ni, perkataan yang banyak keluar di mulut kita dosa. Dan kita ni, kita kena tahu sebelum keluar di mulut, dia ada bahasa diri. Itu Syekh Sya'rawi sebut dalam tafsir dia, Khawatir Syekh Sya'rawi. Kita sebelum keluar di mulut, dia dah ada bahasa dalam. Apa benda yang kita nak cakap sebelum dia keluar di mulut tu. Maknanya duduk di dalam kita. Kita nak bercakap apa ni? Benda yang kita nak tutur ni. Padahal kita, bila kita ada bahasa tu, kita dah boleh nilai dah. Kita nak bercakap ni satu benda yang merupakan pahala, cakap. Keluarkan dia daripada dalam kita ke lisan kita. Sehingga orang boleh dengar sampai pada orang kebaikan tersebut. Tapi kalau dalam kita tahu dah perkataan yang kita nak sebut ni adalah dosa, maka tak payahlah keluar. Tahanlah diri kita daripada mengeluarkan perkataan tersebut. Perkataan caci contohnya, perkataan keji contohnya, perkataan lucah contohnya. Kita tahu dah kita nak bercakap ni nak keluarkan kalimah tersebut. Maka jangan keluarkan, tahan diri kita daripada mengeluarkan kalimah yang demikian. Tu kita ada bahasa dalam sebelum dia keluar jadi bahasa luar. Tu kata Syekh Sya'rawi. Jadi Nabi sebut kalau dia termasuk dalam zikrullah. Zikrullah ni tak semestinya apa zikrullah ni, ulama definisikan kullu kalamin yuzkaru fihi ismullah. Setiap perkataan, setiap ungkapan, ucapan yang adanya Allah, maka dia adalah zikrullah. Maka ulama mencontohkan subhanallah, ada kalimah Allah. So boleh jadi dalam percakapan kita, walaupun bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan la ilaha illallah, bukan masya Allah, bukan inna lillah dan sebagainya lah. Tapi ada dalam kita bercakap-cakap tu ada Allah. Maka dia adalah lahu, dia adalah pahala untuk kita. So bercakap tak apa, sebab apa? Dia mendatangkan pahala pada kita.
Cuma dalam sebaran yang terbaru ni ada orang tak bagi kita duk sebut Allah Allah dalam bentuk zikir. Takkan pelik tuan-tuan. Saya pun pelik lah. Baik, tak payahlah. Allah Ta'ala sebut, tiada kebajikan dalam banyak bercakap perkataan yang tiada mendatangkan faedah. Melainkan perkataan-perkataan ni yang bercakap lah. Apa benda? Allah Ta'ala kata, amara bi sadaqatin. Melainkan perkataan orang yang menyuruh bersedekah. Kita nak suruh orang menderma, orang bersedekah. Itu perkataan yang baik. Atau menyuruh berbuat baik, suruh orang buat benda baik. Amar ma'ruf nahi munkar lah, mudahnya kita kenali. Menyuruh orang berbuat baik, au amara bi sadaqatin au ma'rufin, ataupun menyuruh orang berbuat baik. Suruh ma'ruf, cegah munkar. Nak suruh orang buat ma'ruf, nak cegah orang buat munkar, kita kena kenal apa benda ma'ruf, apa benda munkar. Jangan ingat mudah-mudah kita boleh faham, ni ma'ruf ni munkar ni. Sehingga kita mengatakan seolah-olah mungkar orang yang sedang berzikir dengan ya latif ya latif ya latif ya latif, tu kita kata mungkar. Hujahnya Nabi tak buat. Tu hujah dia. Kita dengar sepatah tu tak cukup kita orang awam. Nabi tak buat. Quran tak suruh kita berzikir dengan ya latif ya latif. Hadis Nabi tak sebut suruh kita berzikir dengan Allah, Allah, ya latif, ya latif. Kita dengar yang tu sepatah cukup dah. Agamawan pula cerita, percayalah lu kita walaupun dia menunggang agama. Istilah dia. Kita kena kenal mana ma'ruf, mana mungkar. Ma'ruf ataupun mungkar ni sesuatu yang ittifaq ulama'. Ma'ruf sesuatu yang diiktifakkan oleh ulama. Mungkar pun begitu juga. Disepakati oleh para ulama dia adalah mungkar, maka itu mungkar. Tapi kalau dia masih khilaf, itu bukan benda mungkar. Zikir dengan ya latif ni ulama khilaf. Maknanya dia persoalan khilafiyah. Bukan persoalan muttafaq alaih, bukan persoalan yang semua ulama setuju. Mengatakan bahawa zikir dengan dengan ya latif ataupun dengan Allah Allah ni adalah sesuatu yang mungkar. Tak ada ulama ittifaq gitu. Yang adanya ulama berselisih pendapat. Ada? Ulama berselisih pendapat. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yang boleh pun ada sandaran dalil. Bukan dia kata ada ulama kata boleh, ada sandaran dalil. Ayat Quran sebut wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu. Ya Latif ni kan bukan nama Allah ke tuan-tuan? Allah tu memang nama dia dah, nama bagi zat. Allah tu nama bagi zat. Macam kita lah. Kita nama apa? Zaid. Ya tu. Allah tu nama bagi zat. Kita Zaid, nama bagi zat kita. Lepas tu orang dah sebut, pemurah lah dia tu. Soleh lah dia tu. Tu nama juga bagi kita. Cuma nama sifat. Nama sifat menempel pada zat. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya apa sekalipun. Tak kira lah. Dia adalah nama bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menempel pada zat. Dan ada dalam walillahil asmaul husna, termasuk dalam asmaul husna. Dan Allah Ta'ala sebut wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Banyaklah dalam ayat Quran duk sebut gini, wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu ni. Maka ulama berdalilkan kepada ayat ni harus dan boleh kita berzikir dengan nama-nama Allah. Nak guna ya Allah saja ke, Allah saja ke, ataupun nak pakai ya Latif ke, nak pakai ya Rahman ke, ya Razzaq ke, apa ke, tak kira lah. Zikir dengan nama Allah harus. Ulama ada yang bersetuju, ada yang membenarkan, membolehkan. Antaranya bukan orang kecil-kecil, antaranya Al-Imamul Ghazali rahimahullah.
antaranya Al-Imam Ar-Razi, antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, antaranya Imam Al-Munawi. Ramai lagi ulama yang bersetuju, yang mengatakan boleh. Ada juga yang tak bersetuju, Ibnu Taimiyah, Izzuddin bin Abdul Salam, ada juga yang tak setuju. So bila benda tersebut mukhtalafi, bila benda tersebut adalah perselisihan di kalangan ulama, maka dia tak termasuk pada perkara mungkar. Tu kena faham mungkar. Kita nak buat kerja amal makruf nahi mungkar, jom ikut AJK kita ni ada buat aktiviti malam ni, cegah mungkar. Nak benteras mungkar di kawasan kita ni, Sungai Mulia ni. Apa benda mungkar yang kita nak cegah malam ni? Duduk berdua-duaan, berkhalwat di dalam rumah. Kita dapat aduan, ada 2-3 tempat ni orang duduk perhati, jiran-jiran duduk perhati banyak kali dah. Wak masuk anak wak masuk orang lelaki ataupun wak masuk perempuan, dan jiran-jiran kenal ni belum kahwin lagi. Tu muttafaq alaih mungkar. Gilah serbu. Bila dah ada aduan gitu, itu benda mungkar yang muttafaq alaih. Adapun yang mukhtalafi, tak boleh kita nak pergi cegah. Apatah lagi kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Tuduhan kita tu lebih berat daripada orang yang melakukan perbuatan tu. Perbuatan menggunakan berzikir contohnya dengan lafaz-lafaz yang kita kata tak ada datang daripada baginda Nabi. Itu saya sebut satu contoh ya. Amal ma'ruf nahi munkar mesti sesuatu yang diittifakkan oleh para ulama. Tu Baba Zik selalu pesan, kena apa tu ma'ruf, apa itu munkar. Baru kita boleh buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tak kenal macam mana kita nak pergi buat benda tersebut. Sedangkan boleh jadi benda yang kita nak cegah tu adalah benda yang mukhtalaf, yang diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Boleh juga baca gitu, ataupun nak baca falyaqul khairan awil yasmut, boleh juga. Aw liyasmut boleh, lam bagi bawah boleh, lamul amr. Ataupun nak baca awil yasmut, boleh juga. Kalau bunyi orang baca awil yasmut, iya juga. Aw liyasmut, iya juga. Tu benda khilaf lah kata. Benda khilaf. Baik. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, yakni hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau berdiam daripada berkata-kata. Falyaqul khairan, Nabi kata falyaqul khairan, yakni qaulan khaira, perkataan yang baik. Atau liyasmut, lam tu dipanggil lamul amri, lam yang menunjukkan perintah. Lam Nabi perintah supaya kita diam, jangan bercakap kalau tak ada benda baik yang kita nak cakap. Lepas tu nak kena mana? Ulama bagi ada 6 bahagian. Sebelum keluar mulut tengok masuk dalam bahagian mana. 6 perkataan ni. Satu, ulama kata yang pertama ialah kalam wajib. Ini perkataan yang wajib kita kena bercakap. Yang ni diam berdosa sebab dia wajib cakap. Contoh apa? Tadi amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar tahu dah, yang muttafaq bukan yang mukhtalaf. Atau contoh al-ibadat al-qauliyah, ibadat yang berbentuk kata-kata. Ibadat yang jenis bentuk percakapan, mesti dengan tutur kata. Contoh apa? Wajib kita kena baca Fatihah dalam sembahyang. Tak boleh tak baca. Baca ni macam mana definisi baca? Baca ni maknanya kita boleh dengar huruf-huruf dia tu di telinga kita. Tu baru baca. Kalau tak bunyi dia tak panggil baca.
Dalam diri kita duk gerak dalam hati kita, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin. Tu tak betul, tak baca tu nama dia tu. Tak selesai rukun qauli kita. Maka qaul ni maknanya perkataan yang kita tutup didengar oleh telinga sendiri. Tu yang paling afdal sekali kalau bab rukun apa? Kalau dalam bab rukun qauli. Tu yang paling terbaik. Kita seorang je dengar, tak ganggu orang sebelah. Ganggu orang sebelah ya makruh lah. Ganggu orang sebelah lagi haram lah perbuatan kita. Sebab apa? Ganggu orang nak ibadat. Nak afdal sekali kita seorang je dengar perkataan itu. Perlahan je untuk kita seorang ni. Baik, nak cerita tadi ialah satu perkataan wajib tu. Maka bila perkataan tu wajib, maka kita bercakap itu hukum dia wajib. Kita tak bercakap, hukum dia berdosa. Bahkan perkataan yang wajib ni adalah diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua kalam mandub. Perkataan ni sunat. Sunat je bercakap. Contoh apa? Bagi peringatan, nasihat, itu. Ataupun menyebarkan ilmu. Mengajar ni sunat ya. Bukan wajib. Sebab apa? Ramai kalau orang mengajar. Maknanya kalau kita tak mengajar pun tak apa, ada dah orang duk mengajar. Kecuali ilmu yang kita ajar ilmu fardu ain. Lepas tu tak ada dah orang mengajar, kecuali kita yang boleh mengajar. Maka pada masa tu wajib atas kita, ta'yin atas kita kena mengajar. Ni ramai orang mengajar tiap-tiap malam kan tuan-tuan duk tak ada telinga. Tiap-tiap malam orang duk mengajar kitab tu, kitab ni. Kadang-kadang ilmu yang dia ajar tu ilmu sama. Tauhid pun ustaz ni ajar, ustaz tu ajar. Fiqh ustaz tu ajar, ustaz ni ajar. Lepas tu tasawuf, ustaz ni ajar, ustaz tu ajar. Bukan masjid itu saja, masjid sebelah, seorang sebelah, mana gila mana pun hidup majlis ilmu contoh. Maka tak jadi wajib lah atas kita, jadi sunat atas kita menyebarkan ilmu. Maka ataupun perkataan yang berkait dengan duniawi. Tapi perkataan yang baik, dia berbentuk duniawi tapi dia adalah perkataan yang baik. Orang tanya kita tentang kereta, macam mana nak baiki itu ini, itu duniawi. Tapi kita yang ada pengalaman sikit sebanyak, kita kongsi, kita share dengan dia. Kebaikan tu kebaikan yang berbentuk duniawi. Tapi dia adalah perkataan-perkataan yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Maka pada masa tu sunat kita bercakap. Macam dalam kitab Al-Adhkar. Dalam kitab Al-Adhkar, dalam bahagian dalam bahagian makan. Kata silap dalam bahagian makan. Disebut di situ sunat bercakap ketika makan. Sunat, mustahab. Disunatkan kita bercakap ketika makan, bukan mengadap pinggan kita kan, duk suak gitu, suak pas suak, duk habis nasi itu tak jeling dah orang sebelah. Dah agama dah ajar gitu. Waktu kita makan tu, waktu tu bersembang. Bukan sembang dosa lah, sembang yang berpahala ataupun sembang yang tak mendatangkan dosa. Benda yang harus, contohnya kita bersembang pada waktu makan, tu disunatkan kita ambil sikit dalam bab bersembang ketika makan. Baik. Tu yang kedua. Dua yang atas tadi tu saya sebut tadi, yang pertama kalam wajib, yang kedua kalam sunat tu termasuk dalam perkataan Nabi yang pertama tu. Nabi sebut falyaqul khaira. Sebutlah perkataan ni. Yang wajib memang betul-betul wajib lah. Yang sunat pun bercakaplah. Sebab dia termasuk dalam falyaqul khaira. Baik, dua. Yang ketiga ulama sebut ialah kataan yang termasuk dalam liyasmut ni. Yang kita kena berhenti daripada bercakap. Berasa nak keluar perkataan tersebut, berhenti. Iaitu perkataan yang diharamkan. Dan haram tu jelas. Zahir jelas perkataan tersebut diharamkan. Contoh apa? Contoh ghibah. Mengumpat sini maknanya mengumpat yang tak dibenarkan oleh syarak lah.
Sebab mengumpat ni ada 6 poin yang dibenarkan oleh agama. Ijma' para ulama membenarkan 6 poin ni. Kalau duduk dalam salah satu daripada 6 poin ni, mengumpatlah. Jangan tak mengumpat. Bahkan kadang-kadang wajib kena mengumpat. Antara contoh dia apa? Antara contohnya ialah yang saya selalu sebut ialah orang yang nak kahwin. Laki nak kahwin dengan seorang perempuan. A dengan B. A laki, B perempuan. So nak kenal laki ni siapa? Nak kenal perempuan ni siapa? Kita orang yang kenal laki ni macam mana? Orang ni kenal perempuan ni macam mana? So wajib pada masa tu kita kena bagi tahu A ataupun kita kena bagi tahu B. Walaupun dia termasuk dalam definisi zikruka akhaka bima yakrah, menyebut tentang saudara engkau dengan apa yang dia marah, yang dia tak suka, yang dia benci, tapi dia termasuk dalam perkara yang dibenar oleh agama. Tuan-tuan duk tengok kan isu dalam surat khabar viral, ada perempuan yang akhirnya kena bunuh ataupun dicederakan oleh suami sendiri. Kenapa suami dia cederakan diri? Cederakan bukan setakat bini. Siapa koma bini dia. Bukan setakat bini, anak pun dicederakan, ditikam, dikelar. Bila ditangkap laki tu, rupa-rupanya ada kes dulu. 2, 3, 4 kes dah sebelum ni kes jenayah. Tu kenapa jadi gitu? Sebab orang dekat tak cerita tu pada perempuan tu. Perempuan ni tak kenal laki ni siapa ni. Kita yang kenal, kena pergi jumpa perempuan yang nak kahwin dengan laki ni, bagi tahu, saya kenal laki ni kawan baik dulu daripada zaman sekolah sampai zaman kerja. Dia ni ada kes dah banyak kali dah. Keluar pusat serenti 2-3 kali dah, masuk keluar. Tak serik-serik. Kita dok nampak ketika dia mari bertemu dengan kita sebagai ayah, kita sebagai wali, dia mari bertemu dengan kita, minat dengan anak kita. Tak ada orang ketika pergi bertemu dengan wali buat perangai tak comel. Dia mari bertemu dengan kita, Allah pijak semut pun tak hati. Kita anak kita perempuan ni, kita tak pernah marah, tak pernah pukul, tak pernah sentuh. Boleh kepada laki yang tak berguna ni, dia sentuh, dia sepak, dia tendang anak kita sampai koma, ada yang sampai mati, kena kelar dan sebagainya. Kenapa benda ni berlaku? Sebab masyarakat tak berfungsi untuk umpat lelaki ni cerita pada perempuan, saya kenal lelaki ni macam mana. Dia tak ada bak jenayah ni, tapi dia bak panah baran daripada dulu sampai hari ni tak selesai-selesai. Dia mari jumpa dengan kita, salam, cium tangan lah dengan pok mentua, bakal pok mentua. Cium tangan lah, manis muka, bawa benda buah tangan bagi kepada ayah. Lepas tu hola pula duit, nak balik hola 500. Cairlah wali. Tanya, ambil masa 3 bulan. Ulama kata, ambil masa 3 bulan, ta'aruf dengan laki ni. Tanya orang yang di sekeliling dia. Orang sekeliling wajib cerita. Tak apalah, dia kata dia ni walaupun dia ada kes jenayah dah sebelum ni, duk keluar masuk pusat serenti, tak apalah, dia dah berubah dah, kita nak terima juga. Terpulang lah. Lepas tu kalau berlaku, salah kita dah, kita terima. Cuma nak cerita, mengumpat ni ada bahagian 6 tepat. Tuan-tuan mengaji dalam bab mengumpat dalam bab, dalam kitab Nawar ada, dalam kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin ada, dalam kitab Al-Azkar ada, banyak kita duk cerita. 6 ni ijma' ulama. Ijma' ulama mengatakan harus, bahkan kadang-kadang jatuh pada wajib kena cerita. Sebab apa? Nak jaga 2 individu yang nak kahwin ni, nak hidup bersama ni, laki ataupun perempuan. Tu cerita laki serupa dengan perempuan pun. Kalau kita kenal perempuan ni jenis macam mana, dia ni jenis, dia ni jenis keluar ikut pintu belakang, jenis makan makan ikut belakang, ada juga ni. Laki tak ada, jawab dia buat kerja luar lain lagi. Tu kalau kita kenal perempuan ni jenis murah, kena bagi tahu laki ni. Kena pula laki ni orang kaki masjid pula, duk mengaji kitab titisan laut pula, kita tak cerita dengan dia. Nanyalah kawan ni, boleh bini
Tok laki mari mengaji di masjid, bini duk zina di luar tu. Sebab apa? Kita yang maklum tak cerita. Wajib kita kena cerita, perempuan ni saya kenal, saya berjiran lama dengan dia. Dia ni ada lelaki simpanan, ada kekasih gelap dan sebagainya lah. Cerita biar lelaki ni tahu. Biar dia buat keputusan lah. Lepas tu lelaki ni pula bila dia tahu, kalau dia dah bertunang dah katakanlah, ataupun dia dah merisik-risik dah katakanlah, bila dia dengar cerita lelaki ni gini, perempuan ni gini, bila kita nak batal, janganlah pula kita pergi sebut nama. Siapa bagi tahu ni? Ada AJK masjid. Tu tak cerdik nama dia. Wajib nipulah pula pada masa tu. Tu bab nipu kena ngaji pula. Kalau tidak, orang informer kita tu akan bergaduh pula dengan lelaki tu, ataupun dengan perempuan yang kita cerita keburukan dia tu. Bergaduh sebab apa? Kita tak cerdik. Gitu. Bab tu kena ngaji, ada bab yang dibenarkan, ada bab yang tak dibenarkan. Tu benda-benda yang yang disebut dalam kitab semua tu. Semua saya mari tu sebagai contoh. Perkataan yang diharamkan. Cuma contoh yang saya sebut ribah ni adalah ribah yang diharamkan lah. Bercakap tentang saudara seagama kita, benda yang dia marah, tapi ribah ataupun mengumpat yang diharamkan. Pada masa tu tak ada kebaikan. Tahan diri kita daripada bercakap. Jangan sampai dia keluar daripada mulut kita. Tu tahan diri tak bercakap tu wajib pada masa tu. Kita tahan tu pahala, keluar je dosa. Kita tahan diri tu, duduk dalam keadaan bekok dalam dada ni, menggelembung dalam dada ni, perkataan ni nak keluar ni, tapi tahan juga. Maka menahan diri kita daripada bercakap perkataan yang haram itu adalah pahala. Ingat itu. Baik. Sebab tu ada ulama ada ulama sebut Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dia kata apa? Man adda kalamahu, sesiapa yang membilang ataupun mengira perkataannya itu ataupun percakapan dia itu adalah min amalihi, termasuk daripada amal, boleh jadi soleh, boleh jadi tak soleh, maka kata Fudail bin Iyad, maka qalla kalamuhu fima la ya'ni, nescaya akan menyedikitkan perkataan pada perkara yang tak patut dia bercakap. Tapi sebab kita tak anggap perkataan kita tu amal. Apa tak? Kita bercakap, kita tak berasa perkataan yang keluar di mulut kita ni adalah amal. Dia boleh jadi amal, dia boleh jadi kebajikan, boleh jadi dosa. Kalau kita bilang, jawab dia boleh jadi dalam sehari tak banyak kita bercakap. Sebab yang pahalanya sikit berbanding dengan yang dosa. Tapi kalau yang pahala banyak, bercakap tak ada masalah. Cuma galiknya kita orang awam gitulah, banyaknya ialah dosa. Kalau tak dosa pun benda yang sia-sia keluar di mulut itu. Tu kata Fudail bin Iyad, kalau seseorang tu menganggap perkataan dia tu adalah amal, maka akan sedikitlah perkataan. Yang bercakap tak berhenti tu sebab dia tak tahu bahawa itu adalah amal dia ataupun dosa dia. Yang keempat, yang kelima ulama sebut. Yang kelima. Yang ketiga tadi, yang keempat. Yang keempat, perkataan yang tidak haram. Tidak haram ni maknanya pada perkataan tu asalnya tak haram. Gitu. Pada asalnya perkataan tersebut tidak haram. Tapi dia boleh jadi mendatangkan darar. Jadi datang mudarat. Contoh apa? Kita bergurau. Bergurau senda contoh. Berlawak kita. Berlawak jenaka contoh. Kan? Menyakat. Orang KL panggil menyakat. Menyakat ni kalau ambil sikit-sikit ada masalah. Sebab apa? Merapatkan ukhuwah. Apatah lagi menyakat kita sesuatu yang benar pula kan. Bergurau kita tu sesuatu yang benar sebagaimana Nabi biasa buat. Tapi ada orang yang kita menyakat dia marah. Ada orang yang kalau kita sakat dia marah. Ada orang yang kalau kita jawab perkataan
Dia nampak macam kita nak berhujah dengan dia, maka dia akan marah. Pada masa tu perkataan kita baik, kita tahan. Sunat pada masa tu kita tahan perkataan kita tu daripada keluar. Sebab apa? Kita kenal orang ni macam mana. Kita menyakat dia jenis orang straight. Dia jenis orang luru bendo. Tak boleh orang bergurau dengan dia. Maka kita jangan bergurau dengan dia. Walaupun gurauan kita tu gurauan biasa je kalau dengan orang biasa. Kalau dengan orang biasa bergurau, perkataan tu tak ada apa-apa lah. Tapi dengan dia kita kenal. Dia ni kalau bergurau pun dia anggap serius. Kalau orang yang jenis tahu gurau tu adalah gurauan, maka tak ada masalah kita bergurau. Tapi jangan lebih-lebih. Ambil sikit-sikit je. Untuk apa? Untuk merapatkan hubungan. Kalau kita serius je tiap-tiap masa, orang payah juga nak masuk. Jadi biar ada gurauan sikit-sikit. Tu agama benarkan, tak ada masalah pun. Nabi pun bergurau. Dengan budak Nabi bergurau, dengan orang tua Nabi bergurau. Tu tuan-tuan maklum kisah-kisah yang pernah tuan-tuan dengar. Cuma kalau kita kenal orang ni tak boleh bergurau, kita bergurau pun dianggap serius, maka pada masa tu tak payah bergurau lah. Tahanlah diri kita daripada bergurau dengan orang yang macam tu. Cuma perkataan asal kalimah tu, asal perkataan tu tak ada masalah. Tapi dia boleh datangkan darar. Tu mendatangkan darar tu lah Islam larang kita tahan. Maknanya diikut kondisi, ikut situasi lah. Dengan si A boleh, dengan si B tak boleh. Dengan si B jangan tahan lisan kita daripada bercakap benda yang demikian. Baik. Yang keempat, 2 minit. Yang kelima, perkataan yang tidak ada baik. Tak ada kebaikan pada perkataan tersebut. Cuma kita syok. Kataan tu tak ada benda baik. Tapi kita syok. Adakah dia mendatangkan mudarat ataupun tidak? Contoh, yang ni contoh kita bercakap benda yang lebih. Bercakap lebih, cerita lebih, banyak benda lah. Kita bercakap benda yang tak ada apa pun sebenarnya kita nak cerita. Cerita tentang apa? Tentang bola, cerita tentang kereta, cerita model-model baru kereta. Bukan nak beli pun kita. Tesla ni macam mana? Kan orang duk pakai Tesla sekarang ni. Macam mana Tesla ni? Orang pun ceritalah pada kita. Bukan kita nak beli pun kadang-kadang. Tak ada apa, saja-saja. Saja-saja dia panggil. Tu benda yang la khaira fihi. Tak ada kebaikan. Sebab tu dalam kitab Penawar sebut, kalau perkataan macam tu kita andaikan dia sebagai tanah. Sebab dia tak ada kebaikan kan. Kita tukar dengan perkataan yang ibarat macam emas. Agak-agak kita nak lah. Nak. Maka tukar. Ambil yang berbentuk emas. Apa dia? Yang termasuk dalam illa zikrullah, termasuk dalam zikir. Tukar daripada duk bercakap benda gitu. Kecuali memang kita berminat nak beli ya. Nak beli, kita pergi tanya. Betul, tak ada masalah lah. Sebab apa? Kita nak ambil nasihat dan panduan daripada orang yang maklum tentang perkara tersebut. Itu tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja dia panggil. Saja-saja, tak ada tujuan pun. Kalau tujuan nak merapatkan orang dengan kita, sambil-sambil duk makan, nak cerita apa dengan dia ni. Kita pun tak pernah jumpa lagi sebelum ni dengan dia. Sebut satu topik, dia senyap. Sebut satu topik, nampak dia boleh japuk. Dia boleh sambung. Boleh kita cerita bab bola. Ambil tu qada untuk merapatkan ukhuwah kita dengan dia. Lebih-lebih tak nak. Gitu. Lepas tu yang last kalinya ialah perkataan yang dua-dua sama. Baik tak jelas, buruk pun tak jelas. Yang ni seperti apa? Seperti kita bercakap benda yang tak mendatangkan mudarat. Tak mendatangkan mudarat. Cuma ulama kata yang keenam ni lebih baik letak di liyasmut. Lebih baik letak di diam daripada kita bercakap benda yang tak mendatangkan mudarat, tak mendatangkan dosa pun. Tu ulama tolong bagi pada kita 6 perkara tu. Masuk dalam khairan ataupun liyasmut. Baik. Dia bunyi dia tu berbunyi kena berhenti lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu kata hadis sahih tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Akan datang dia sebut lagi 2 hadis berkenaan dengan suruh jaga kita daripada bercakap berlebih-lebihan. Wallahu a'lam.